Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita 99 usul dirayah hadis, usul kritikan isi kandungan hadis. Satu panduan mudah untuk kita mengesan hadis-hadis dhaif, hadis lemah dan hadis-hadis maudhu', hadis palsu. Jilid 1 oleh Maulana Muhammad Asli bin Mak Yusuf. Kita hari ni kita nak masuk usul yang ke-19. Kita nak kenal hadis tu dhaif atau palsu, macam mana nak kenal? Ada kaedah-kaedah yang tidak mestinya tidak kita guna kaedah riwayah. Terus kita guna kaedah dirayah dulu. Barulah kita kaji riwayah dah. Dirayah dulu dah. Kaedah kita cek isi kandungan hadis, kritik. Isi kandungan hadis yang telah disistematik oleh para ulama hadis. Begini caranya dah. Kaedah-kaedah umum yang telah disebutkan oleh para ulama dan kitab-kitab yang pelbagai Melana asri susun semula dah. Jadi usul ke-19 ni hadis-hadis tentang kelebihan mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kelebihan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun yang sahih. Bahkan tidak ada satu pun yang dhaif. Semuanya maudhu', semuanya palsu dah. Kaedah ni kaedah umum. Kerana zaman Nabi sampai berapa ratus tahun lepas tu, 300 tahun. 100 tahun lepas tu baru timbul dah. Jadi peringkat Imam Mazhab pun tak timbul lagi Maulid Rasul dah. Ini semua timbul ni dalam kerajaan Fatimiyah, kerajaan Syiah. Sebelum tu tidak timbul lagi Maulid Nabi ni. Hau-hau ke gapo tok guru gapo tak timbul dah. Jadi timbul ni selepas itulah zaman kerajaan Syiah. Jadi oleh sebab itu tidak mungkin ada satu hadis tentang kelebihan Maulid ni. Sebab tu tak wujud pun dah. Maulid tu sambutan perayaan kelahiran Nabi tak wujud pun sebelum tu dah. Kitapalah contoh pertama antara contoh riwayat atau hadis ialah apa yang dikatakan sebagai hadis sebagaimana berikut. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man azama Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minaz zahabi fi sabilillah. Bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membesarkan, yang memuliakan hari kelahiranku, aku akan menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat nanti. Jadi saksi. Nabi janji jadi saksi ke hadis. Dan siapa yang membelanjakan satu dirham saja pada hari kelahiranku, dia seolah-olahnya membelanjakan emas sebesar bukit di jalan Allah. Jadi kelebihan dia hadis ni, hadis rekod ni dah. Siapa besar hari Maulid Nabi ni, hari kelahiran Nabi, Nabi jadi saksi pada dia hari kiamat nanti. Siapa satu derma ni untuk hari Maulid ni, hari Maulid ni, seolah belanja emas sebesar bukit ni jalan Allah ni. Tu hadis pertama, ni contoh pertama. Contoh kedua, hadis contoh kedua. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannati. Bermaksud Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesiapa membelanjakan satu dirham dalam maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi temanku dalam syurga. Teman bakar kan ya. Teman bakar sebenarnya. Contoh ketiga dah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Bermaksud Umar radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang membesarkan, memuliakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menghidupkan Islam ni. Faqad ahyal Islam, menghidupkan Islam. Rujukan hadis ni. Rujukan apa yang dikatakan sebagai hadis Nabi ini terdapat dalam kitab Madarijus Su'ud. Kitab Suhul, kitab Sufi dah. Madarijus Su'ud, muka surat 15. Madarijus Su'ud adalah tulisan Syekh Nawawi Bantan. Muhammad bin Umar meninggal 1316 Hijrah. Syekh Nawawi Bantan ni kalau orang ngaji Mekah dia kira ulama hadis dia ni, dia ada kitab juga dah. Tapi gitulah dah, dia ada sufi kuat juga dah. Jadi kitab dia pelik lah, hadis palsu banyak sangat. Ni kitab yang Madarijus Su'ud. Ia merupakan sebuah syarah bagi kitab Maulid Nabi karangan Syekh Ja'far terkenal dengan Ar-Barzanji. Dari kitab Barzanji ni disyarah dengan kitab nama Madarijus Su'ud ya. Syarah kepada kitab Barzanji dia. Syarah tu gak mari habis pelik-pelik lah, termasuk hadis-hadis gini lah, hadis palsu gini lah. Okey, komentar dia. Komentar pertama. Pengarang kitab Madarijus Su'ud juga telah mengemukakan beberapa asar
beberapa riwayat lah. Yang lain sebagai bukti kelebihan mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh juga dianggap sebagai contoh keempat, kelima dan seterusnya bagi usul ke-19. Contoh banyaklah. Kalau kira hadis banyak sangat lah. Pada hadis kitab ni saja pun banyak tu. Hadis-hadis palsu tentang kelebihan merayakan atau membesarkan hari Maulidun Nabi, hari kelahiran Nabi dia. Jadi boleh nak kata contoh keempat, kelima dan seterusnya ikutlah. Banyak lagi hadis ni. Di bawah ini dikemukakan asas berkenaan. Wa qala Uthman radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syahida yawma waqi'ihi waqa'ati badrin wa hunainin. Bermaksud Uthman radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang membelanjakan 1 dirham sahaja untuk bacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seperti telah ikut serta dalam peperangan Badar dan peperangan Hunain. Perang Badar, perang Hunain. Kayaknya 1 dirham saja dah. Tak tahulah kita kadang-kadang kita hege dak. Mengaji sistem setengah-setengah mengaji sistem pondok gini ya. Dia tak berasa bunyi ayat pun kita berasa mungkin Nabi kecek pelik kecek setengah ni dah. Ayat tu power kapuk kecek dah. Tapi sanggup ibu buat atas nama Nabi dia tak berasa takut dah. Tahulah. Nak kan dah atau kena ngaji kok hadis ni ha. Wa qala Aliun karramallahu wajhah. وقال علي كرم الله وجهه ورضي عنه من عزم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان. Bermaksud Ali radhiyallahu berkata, sesiapa yang membesarkan, memuliakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan keluar dari dunia melainkan dengan keimanan. Tak ada keluar dunia melainkan dengan iman lah. Kalau yang besar maulid Nabi dia. Waqala Syafi'i radhiyallahu anhu, من جمع لمولد النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا وهيا ولهم طعاما وعمل إحسانا وبعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنات النعيم. Bermaksud Asy-Syafi'i radhiyallahu berkata, sesiapa yang menghimpunkan saudara mara, anak beranak saudara mara untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menyiapkan makanan untuk mereka serta berbuat baik kepada mereka, nescaya Allah membangkitkannya pada hari kiamat nanti bersama-sama para siddiqin, syuhada dan salihin. Dan dia akan berada dalam syurga yang penuh nikmat. Ini kata Imam Syafi'i kata dah. Sedangkan Imam Syafi'i tak wujud lagi. Masa tu para perayaan maulid tak wujud lagi masa Imam Syafi'i. Dia lagi masa zaman Syiah ni. Kajian Syiah, Fatimiyah. Itu kita nampak sangat dah hadis tu palsu. Komentar kedua dah. Hadis dan asas-asas dikemukakan di atas tidak ada satu pun daripadanya mempunyai sanad. Dari kitab Madarijus Su'ud tu Syekh Nawawi Bantan tu tak bawa sanad belaka dah. Pengarang jelas tidak menyebut sumber rujukannya tu. Dah tak ada sanad. Rujukan kitab yang ambil mana tak sebut dah. Tiba-tiba saja dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para khulafa Rasyidin dan Imam Syafi'i berkata dah. Tiba-tiba Nabi kata, khulafa Rasyidin kata, Imam Syafi'i kata dah. Ambil mana tak boleh nak tanya dah. Tok Wali, Tok Guru Tok Wali tak boleh tanya. Itu masalahnya. Menurut penilaian ilmu hadis, cara mengemukakan cerita seperti itu tidak lebih daripada suatu racauan. Orang meracau-racau lah. Meracau yang sama sekali tidak boleh dijadikan asas bagi suatu upacara keagamaan. Upacara ritual keagamaan, kita nak percaya ada kelebihan ataupun ada kaedah tertentu cara nak sambut, ataupun ritual keagamaan ataupun ada kelebihan pada ritual keagamaan tertentu tidak boleh. Melainkan mesti ada dalil yang kuat lah. Dan amalan itu kena ada sahih dulu dah. Barulah boleh diterima dah. Doa sikit-sikit. Ni tak ada sumber langsung dah. Tiba-tiba ada kelebihan macam-macam. Pelik lah. Komentar ketiga. Selain contoh pertama, semua contoh yang dikemukakan di atas terdapat juga dalam sebuah kitab yang bernama An-Ni'matul Kubra Alal Alam fi Maulidin Sayyidil Waladil Adam. Ini kitab lain pula ni. Kitab Madarijus Su'ud tadi banyak dah ada palsu pelik-pelik ni. Ini kitab lain pula namanya Al-Ni'matul Kubra ala Al-Alam fi Maulidin Sayyidil Waladil Adam. Kitab ini didakwa sebagai karangan Imam Ibn Hajar Al-Hatami, meninggal tahun 1933 Hijrah. Ada kata Syekh apa panggil ulama besar dalam mazhab Syafi'i lah. Imam Ibn Hajar Al-Hatami meninggal 1973 Hijrah.
Padahal sebenarnya ia hanya sebuah karangan yang diada-adakan oleh entah sesiapa, tak tahu siapa dia, dan kemudian dia dikaitkan dengan imam tersebut. Dah. Bukan karangan Ibn Hajar Al-Haytami ni. Pasal kalau kita tengok Ibn Hajar ni, kalau kita tengoklah tokoh besar mazhab Syafi'i ni, sebenarnya Imam Nawawi, sebab apa ya tinggilah hierarki dalam mazhab Syafi'i, sebabnya menguasai ilmu hadis lah. Nah, ilmu hadis dia kemah berbanding ulama lain. Begitu juga Ibn Hajar Al-Haytami, walaupun dia bercanggah lawan Ibn Taimiyah ke apa pun, tapi dalam bab hadis ni kemah juga. Ibn Hajar Al-Haytami ni bukan debek-debek ni. Berbanding dengan Syekh Ramli. Kenapa dia menaikkan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami berbanding dengan Syekh Ramli dalam mazhab Syafi'i ni dah. Kalau bercanggah kitab Tuhfah dengan kitab Nihayatul apa ni? Kitab Nihayah ni lah, kitab Tuhfatul Muhtaj dan kitab Nihayatul Muhtaj ni. Dalam mazhab Syafi'i mutaakhirin ni, kenapa menaik Ibn Hajar kitab Tuhfah dia? Sebabnya kekuatan hujah dia. Kekuatan hujah dia dari segi kekuatan hadis lebih kuat sikit. Lebih kuat. Berbanding dengan Syekh Ramli lah. Syekh Ramli lebih kuat sufi berbanding Syekh Ibn Hajar Al-Haytami lah. Jadi kita tengok tu. Tak kena lah. Kita tengok tulisan ni. Kitab ni tak kena dengan Ibn Hajar Al-Haytami. An-Ni'matul Kubra ni lah. Nampak lengguk bahasa kaedah cara berhujah tak berapa serupa dah. Kerana itulah polis tidak menyebut kitab itu sebagai salah satu rujukan yang layak dipertanggungjawabkan. Tak bertanggungjawab. Tak tahu siapa dia, berbuah atas nama tokoh ni. Memanglah Ibn Hajar Al-Haytami ada mengarang sebuah kitab atas nama itu juga. Tetapi karangan beliau yang asal tidak mengandungi kekarutan dan kebatilan. Seperti mana terdapat dalam kitab dengan nama yang sama yang mula-mulanya dicetak di Mesir dan kemudian dicetak pula di Turki ni. Masalah dicetak di tempat-tempat cetakan besar lah. Di Mesir dan Turki masa tu besar ni. Cetakan kitab bubuh atas nama Ibn Hajar Al-Haytami. Padahal kitab Ibn Hajar Al-Haytami nama tu ada nama kitab dia, tapi bukan kitab ni. Kitab ni oleh kaget bubuh nama Ibn Hajar Al-Haytami ni. Berdasarkan manuskrip kitab tersebut terdapat di Perpustakaan Darul Kutub Al-Misriyah nombor 1404 ni. Dan di Perpustakaan Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Sa'ad di Riyadh nombor 2/1124. Selain nuskhah yang dicetak oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah yang diterbitkan pada tahun 2001 Masihi, dapatlah diputuskan bahawa ada pihak tertentu telah menggunakan nama Imam Ibn Hajar Al-Haytami untuk menyebarkan kekarutan berkait dengan maulid. Dan kita perhati kitab dalam manuskrip asal dia. Dalam manuskrip asal kita cek-cek tu, kenapa? Lain nak. Bukan seperti nama kitab hak duk sebar tu lah. Pihak berkenaan malangnya telah menggunakan nama kitab Imam Ibn Hajar Al-Haytami, guna nama kitab untuk melakukan apa kata? Untuk laku jual buku dia tu. Barang palsu dekat mereka untuk laku jual dah. Akhirnya tertangkap juga penyanggak-penyanggak yang terdiri daripada pengamal-pengamal bid'ah maulid. Last sekali jumpa kantoi, kata-kata kantoi. Dah. Kitab-kitab asal tokoh terkenal seperti Ibn Hajar Al-Haytami itu tentu sekali tidak tersembunyi kepada para ulama umat Islam. Lalu setelah diselidiki terbukti kitab tersebar atas nama kitab imam tersebut rupa-rupanya palsu dah. Kitab palsu berbuah atas nama Ibn Hajar Al-Haytami. Kitab Ibn Hajar Al-Haytami sebenarnya tidak seperti apa yang tersebar dan dicetak dia banyak dah. Sekarang mari kita lihat di mana letaknya bukti kepalsuan kitab yang tersebar atas nama Imam Ibn Hajar Al-Haytami itu dah. Sebab apa kata palsu? Ni hujah-hujahnya. Poin pertama dah. Kitab asal karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami bernama Al-Ni'matul Kubra ala Al-Alam fi Maulidi Sayyidil Walidil Adam itu dimulakan dengan muqaddimah seperti berikut. Alhamdulillah atammal hamdu wa akmalahu wa ashkuruhu afdal syukra wa ashmalahu idza ba'atha fina rasuluhu al-azam wa nabiyhi al-akmal al-afram wa ja'alna khairu ummah ukhrijat lin-nas wa hudan wa rahmah wa azala 'anna kulli isra wa ghammah ila akhir. Sedangkan kitab tersebut yang disebar ke atas nama Ibn Hajar Al-Haytami itu padahal bukan karangan Ibn Hajar Al-Haytami boleh dimulakan dengan muqaddimah seperti berikut. Alhamdulillahilladzi nurun wa quwa wa qawiyyun. Hadhihi al-ummah ad-dha'ifah biwujudi Muhammad sayyidil mursalin alladzi albasahu Allahu tajun nubuwah wa ja'alahu nabiyul anbiya
Wa adama man jadal mundahij fil batfitin istafahu habiban tayyiban tabiban khususan min baina hadzal umum ajma'in faqala rabbana tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ila akhirnya. Tu cara muqaddimah tu lain dah. Muqaddimah tu berbeza dah. Ada. Okey, contoh komentar kedua ataupun sebab apa? Sebab kedua ditemui kepalsuan atau penisbahan kitab lain atas nama Ibn Hajar Al-Haytami. Setelah selesai muqaddimah yang panjang lebar dan berjaya-jaya tersebut, kitab An-Ni'matul Kubra yang palsu itu terus dimulakan dengan faslun fi bayani fadli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal pada menyatakan kelebihan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu lalu dah. Atau kitab An-Ni'matul Kubra yang palsu yang dibubuh namanya Ibn Hajar Al-Haytami padahal palsu dah. Dia bubuh tajuk fasal pada menyatakan kelebihan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam selalunya. Lalu kata-kata Abu Bakar, kata-kata Umar, Uthman, Ali dan lain-lain seperti yang telah dikemukakan di atas tentang kelebihan maulid. Serupa kitab Madarijus Su'ud tadi lah. Dan kelebihan orang-orang yang mengadakan amalan maulid terus saja dikemukakan direct to the point tadi lah. Padahal dalam kitab asal tidak tersebut semua perkara itu. Apa yang disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami selepas muqaddimah ialah tarikh kitab itu dikarangnya. Dan sebab-sebab ia dikarang, kitab itu dibahagikannya kepada beberapa bab dan beberapa fasa dan disudahi dengan penutup. Fasa pertamanya berbicara tentang asas amalan maulid. Al-faslul awal fi asli amalil maulid. Bukan kelebihan lalu. Sebab apa orang amal maulid? Lain sikit dah. Di bawahnya beliau menulis, ketahuilah sesungguhnya amalan maulid itu satu perkara bid'ah. Tidak ada nukilkan sesiapa pun pernah melakukannya dari kalangan salaf pada 3 generasi pertama maknanya. Lebih kurang 300 hijrah sebelum tu. Tak ada orang buat amal amalan maulid ni tak ada dah. Tak wujud masa tu. Iaitu 3 generasi yang telah disaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik umat Islam tak wujud lagi. Termasuk Pak Imam Mazhab lah. Pak Imam Mazhab pun dalam lingkungan 300 hijrah dan ke bawah. 3 generasi awal lah umat Islam. Tadi tak ada lagi wujud sambutan maulid Nabi ni. Start gitu dah. Ibn Hajar Al-Haytami berkata bid'ah. Start Nabi bid'ah lah. Lepas tu dia bahas pula kata dibolehkan kerana lain. Tapi start asas bid'ah dulu dah. Tak ada orang buat. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami telah menyebutkan begini bererti beliau tidak mengetahui adanya kata-kata Abu Bakar, kata-kata Umar, kata-kata Uthman dan kata-kata Ali. Tak ada lah. Asal tak wujud. Kelebihan gimana mari tak wujud lagi dah. Dan kata-kata orang lain lah tentang kelebihan mengadakan maulid seperti tersebut dalam kitab An-Ni'matul Kubra yang palsu tersebut. Dia start pada cerita bid'ah lalu dah. Ibn Hajar Al-Haytami kata dah. Para salaf pada 3 kurun pertama itu juga tidak diketahui beliau pernah mengadakan amalan maulid. Nak kata kelebihan macam mana dah? Nak kata Nabi kata kelebihan macam mana? Nak kata Abu Bakar kata kelebihan macam mana? Sebabnya para salaf 3 generasi terawal 300 hijrah lah kita kata lebih kurang. Tak ada sahabat pun buat amalan maulidnya. Kalau benar kata-kata Abu Bakar, kata-kata Umar, Uthman, Ali dan lain-lain tentang kelebihan mengadakan maulid seperti yang tersebut dalam kitab An-Ni'matul Kubra yang palsu tersebut. Kenapa Ibn Hajar mengatakan ia bid'ah? Start kepala cerita bid'ah lalu dah. Kalau ada kelebihan, tak ada lah bid'ah. Memang zaman Nabi buat lah. Kenapa beliau berkata tidak ada dinukilkan sesiapa pun pernah melakukan sambutan maulid. Dari kalangan salaf pada 3 generasi pertama umat ini, tak ada nukil sahabat dah. Satu pun tidak ada nukilan. Okey. Hujah ketiga, kenapa hadis kitab terpalsu? Sebenarnya ada 3 buah kitab maulid yang telah ditulis oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Pertama, An-Ni'matul Kubra ala man al-alam fi maulidi sayyidina waladil Adam. Atau nama lainnya, Itmamun Ni'matul Kubra ala al-alam bil maulidi sayyidina waladil Adam. Kitab ini juga terkenal dengan nama Al-Maulid Kabir. Itu kitab pasal maulid. Kitab kedua Ibn Hajar Al-Haytami ni tak? Tuhfatul Akhyar fi Maulidil Mukhtar. Kitab ini juga terkenal dengan nama Maulid Ibn Hajar. Dan Al-Maulid Al-Mutawassit. Maulid
pertengahan. Dia merupakan ringkasan bagi kitab maulid yang pertama tadi dan paling popular di kalangan ulama kemudian. Hak ni hak banyak siapa tersebar dah. Kerana itu terdapat berapa hasiahnya. Ada syarah-syarah kecil ni, nota kaki dah. Ketiga, Al-Maulid As-Saghir. Ia juga terkenal dengan nama Maulid Ibn Hajar. Kitab ini boleh dikatakan sebagai parti lah. Parti isi kandungan padak lah. Parti bagi kitab maulid yang pertama. Sebagaimana kitab Al-Ni'matul Kubra, yang palsu itu bukan kitab maulid pertama kerana Imam Ibn Hajar Al-Hatami. Ia juga bukan kitab yang kedua dan bukan kitab ketiga beliau. Kandungannya ia tidak sama dengan kandungan ketiga-tiga kitab Ibn Hajar tersebut. Pasal maulid kitab Ibn Hajar 3 ni tak serupa sikit abuk dah. Satu pun tak serupa dah. Khutbah muqaddimah juga tidak sama. Khutbah muqaddimah pun lain tu. Petai lagi lain kitab khutbah muqaddimah. Maka jelaslah kepalsuan kitab itu atas nama Ibn Hajar Al-Hatami. Dah. Untuk membuktikan palsu kitab tu dulu nombor satu dah. Dah. Walaupun dia tokoh sufi juga kira dah. Tapi tidaklah berat doa dah. Nah, seperti kitab ni Matul Kubra ni Madarijus tak serupa langsung dah. Metod cara tulis dah. Baru tak ngaji je tulis dah. Cakap ulama besar gitu dah. Dah. Komentar keempat dah. Oleh kerana tidak ada satu pun dalil yang sahih dan terang tentang kelebihan maulid Nabi SAW tersebut seperti tersebut dalam apa yang dikatakan sebagai hadis dan asar yang dikemukakan di atas. Orang-orang yang hendak menghidupkan bid'ah atas nama maulid Nabi telah mencari-cari dalil-dalil yang lain lah, yang boleh dijadikan pegangan untuk tujuan tersebut. Lalu mereka berpaut dengan dalil-dalil umum yang tiada kaitan langsung dengan maulid Nabi SAW. Ambil dalil umum, lepas tu syarah ikut suka dia dah. Dah. Ikut kefahaman dia, ikut matlamat dia dah. Adalah lebih tepat jika dikatakan tindakan mereka itu sebenarnya berpunca daripada kekeliruan dan salah faham terhadap dalil-dalil berkenaan sahaja dah. Demo salah faham dah. Mereka salah faham. Ia bahkan merupakan satu bentuk tahrif maknawi. Satu pemesangan makna terhadap Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis tak kata gitu, tak jelas pun gitu. Dia pesong makna dia. Kadang-kadang tukar makna kepada makna yang dia maksudkan semata-mata untuk menegakkan satu bid'ah. Dalam Al-Quran hadis, dalam Al-Quran hadis tak cerita apa dah. Pasal maulid ke apa, tapi dia ta'wil dia jadi maulid dah. Di bawah ini dikemukakan kekeliruan dan salah faham terhadap dalil-dalil yang umum yang dikaitkan dengan maulid Nabi di samping bantahan dan pencerahan tentangnya. Panjang, kita pergi sekat mana boleh lah dah. Okey, kekeliruan dan salah faham yang pertama. Kita pergi kekeliruan dan salah faham yang pertama. Firman Allah Ta'ala. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Bermaksud katakanlah dengan kurniaan Allah dan rahmatnya. Bifadlillah wa birahmatihi. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Fabidzalika falyafrahu. Kurniaan Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Huwa khairum mimma yajma'un. Orang-orang yang hendak menghidupkan amalan maulid Nabi ni, perayaan maulid ni, mentafsirkan perkataan rahmatnya. Bifadlillah wa birahmatihi dah. Rahmatnya tu. Dalam ayat itu adalah dengan makna Rasulullah. Rahmat-rahmatnya dengan makna Rasulullah. Setelah berdalil dengan ayat yang lain pula, iaitu ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bermaksud dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dah. Ka situ Nabi Muhammad lah. Sini hi tu bi rahmatihi, rahmatnya. Bi rahmati bukan dengan rahmat Allah dah. Tihi ni rahmat Allah tu Nabi Muhammad juga dia tafsirnya. Jadi habis nikah betul lah Nabi Muhammad rasulkan. Ayat tadi tu dia tafsirkan dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ambil ayat tu bubuh dalam ayat wa bi rahmatihi ni. Dah. Okey. Jadi ayat ke An-Nabiyyah 107 lah saat ni dah. Jawapan dan pencerahannya. Pertama, dalil ini terlalu umum, tak jelas, umum sangat dah. Yang kedua, ulama-ulama tafsir seperti Ibn Jarir Tabari, Ibn Katsir, Baghawi, Qurtubi, Ibn Al-Arabi. Nah,
Dan lain-lain, tidak ada seorang pun dari kalangan mereka mentafsirkan perkataan rahmat pada ayat itu dengan makna Rasulullah. Tak ada sahabat dah. Ulama besar tafsir, tak ada sahabat. Besar-besar punya kitab, tak ada sebut. Dah. Bi fadlillah wa bi rahmatihi, itu rahmat Allah tu masuk Nabi, tak ada sebut. Malah yang dimasukkan dengan daripada kurniaan dan rahmat yang sepatutnya umat ini bergembira ialah seperti tersebut dalam ayat sebelumnya, iaitu Al-Quran. Wa bi rahmatihi dah. Bifadlillahi wa rahmatihi, kurnia Allah dan rahmatnya tu bukanlah Nabi tapi Quran. Adalah kitab kata tafsir. Ibn Katsir mentafsirkannya dengan makna petunjuk. Dan agama yang benar tu tafsir Ibn Katsir. Qurtubi pula mentafsirkannya berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibn Abbas dengan makna Al-Quran dan Islam. Ada dalil, tafsir ada dalil daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibn Abbas, maknanya Al-Quran dan Islam. Dah, bifadlillah wa rahmatihi itu petunjuk dan agama yang benar dah. Ataupun Al-Quran dan Islam lah. Riwayat lain daripada mereka berdua pula memberikan makna Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran, maksudnya bifadlillah wa rahmatihi. Okey, riwayat daripada Al-Hasan dan Ad-Dhahak pula. Hasan Basri dan Ad-Dhahak pula menyatakan maknanya ialah iman dan Al-Quran. Iman dan Al-Quran. Bukan Nabi Muhammad juga dah. Ibn Al-Qayyim mengatakan kata-kata salaf tentang ayat ini, iaitu kurniaan Allah dan rahmatnya berkisar tentang Islam dan Sunnah. Cakap Islam dan Sunnah. Nak main gitu, mutasi itulah. Tapi bukan dengan maksud Nabi dah. Poin ketiga lah. Poin ketiga. Rahmat Allah berupa Islam dan Al-Quran tidak berkait secara langsung dengan kelahiran Rasulullah. Tetapi ia berkait dengan perutusan dan kebangkitan Rasul arsalnaka kepada umat manusia. Rahmat Allah berupa Islam dan Al-Quran tidak kait langsung dengan kelahiran Rasulullah. Bukan poin utama kelahiran Rasulullah. Tapi berkaitan dengan perutusan dan kebangkitan Rasul. Maksud Nabi start jadi Rasul, diwahyukan pada umur dia 40 tahun. Itulah maksudnya perutusan. Bukan dia dibanggakan zat tubuh Nabi ataupun dibanggakan jasad Nabi, tapi dibanggakan perutusan kenabian dan kebangkitan Rasul pada umur 40 tahun tu. Tu cara dia. 40 tahun pun kita ni tahun hijrah. Bukannya tahun kebangkitan Nabi juga dah. Rasul dah tahun hijrah. Kerana itulah permulaan kekuatan Islam. Benda-benda gitu kena mikirlah kita dah. Oleh sebab itulah ayat ke-107 daripada surah Al-Anbiya itu menyatakan bahawa Rasulullah adalah rahmat. Kerana perutusannya bukanlah kerana kelahirannya. Rahmat tu kata ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu, dan tidak aku utuskan engkau melainkan sebagai rahmat Allah. Bukan tidaklah aku lahirkan engkau dah. Dah. Kecuali rahmat untuk alam bukan. Tapi kau utuskan. Perbulan kenabian lah. 40 tahun ni. Jadi utama hak tu. Dia bukanlah. Dia jangan simplistik lah. Kita masalah kita ni orang Melayu terutama. Dia orang lain pun serupa lah. Bangsa lain pun dah. Simple sangat mikir dah. Gapa-gapa mikir simple dah. Bagi Yahudi kau bisnes dah kau tu. Boykot lalu lah. Kadang-kadang boykot benda remeh-temeh. Rokok tu hak besar. Syarikat besar. Dia tak boykot. Kadang-kadang Starbucks minum. Gitulah masalah kita simplistik dah. Kadang-kadang pergi isap rokok. Tapi peku batu ke kedai McDonald. Pernah berlaku dulu dah. Dia tengah pergi rokok. Isap rokok. Jadi gitu masalah dah. Dah. Jadi bukan kerana perutusan. Bukan kerana kelahiran. Islam ini mementingkan utus. Mementingkan hijrah. Perjuangan Islam. Mementingkan perutusan Nabi sebagai Nabi. Bukan semata membesarkan kelahiran Nabi. Membesarkan perutusan kenabian itu. Start Nabi jadi Nabi tu. Hak tuamanya bukan start Nabi lahir. Kalau kita tengok amma arsalnaka tu. Diutuskan. Bukan dia kelahiran. Demikian juga tersebut dalam beberapa lagi firman Allah dalam Al-Quran. Sebagai contohnya beberapa ayat di bawah ini. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin. Bermaksud sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman.
setelah ia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ba'atha dah. Jadi kebangkitan pengutuskan atau pengutuskan rasul. Mengutuskan seorang rasul. Kita cara kelahiran, cara pengutusan kerasulan. Dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat Allah kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Dah. Lepas je utuh, penting lagi baca ayat Allah. Untuk bukti keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Dan membersihkan mereka dari i'tiqad yang sesat serta mengajarkan mereka kitab Allah Al-Quran dan hikmah pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Imran ayat 104. Min qablu lafi dalam Nabi itu sebelum perutusan Nabi. Bukan sebelum kelahiran Nabi dah. Jadi pentingnya hak tu. Kita tahu tunjuk je kepentingan. Bukannya pentingnya benda remeh-temeh. Setengah tu berkata penting ke apa? Surat rasmi kau ni. A4, slide A4 tu hak pentingnya. Macam Starbucks buat. Tak suka kita dah. Jadi hak berjumpa dengan pemimpin negara, OIC, PBB, BCN untuk tarik sokongan dia, tak penting bagi dia. Penting ni A4 dah. Utusan di Malaysia pula dah. Hak tu penting. Jadi kita pelik lah. Jadi kita kena mikir dah. Okey, seterusnya dah. Ayat lain pula. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Bermaksud dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab ummiyin. Seorang rasul Nabi Muhammad SAW dari bangsa mereka sendiri ni. Orang Arab ummiyin ni ada dua maksud. Ada kata tak boleh baca dan setengah tu maksudnya Ummul Qura dah. Orang Ummul Qura, orang Kaabah, orang Mekah dah. Ibu negeri Mekah. Seorang rasul dari Muhammad SAW dari bangsa mereka sendiri dia mengutuskan. Bukan melahirkan, mengutuskan. Ba'atha fil ummiyin. Mengutuskan. Membangkitkan. Dia membacakan kepada mereka ayat Allah yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Baca ayat Quran, nak cerita Allah Maha Esa dan Allah Maha Berkuasa. Dan membersihkan mereka dari i'tiqad yang sesat. Al-Quran turun untuk bersihkan i'tiqad yang sesat serta mengajarkan mereka kitab Allah Al-Quran dan hikmah pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Ada kata sunnah hikmah ni. Dan sesungguhnya mereka sebelum diutuskan Muhammad itu adalah dalam kesesatan nyata. Surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Jadi pentingnya bukanlah kelahiran Nabi, tapi perutusan Nabi dah. Memula Nabi jadi Rasul. Ayat seterusnya. Kana an-nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Bermaksud pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu menurut agama Allah yang satu. Tetapi setelah mereka bersisih pendapat, maka Allah mengutuskan Nabi-Nabi sebagai pemberi khabar gembira. Faba'athallahu an-nabiyyin. Perutusan membangkitkan Nabi, perutusan bukan melahirkan Nabi dah. Sebagai pemberi khabar gembira kepada orang beriman dengan balasan syurga dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan neraka, azab neraka dah. Dan Allah mengutuskan bersama Nabi-Nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka persisihkan dan sebenarnya tidak ada yang melakukan persisihan melainkan orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci itu. Orang-orang ngaji juga dah. Tapi sesat barat dah. Ulama juga pakai serumai tapi sesat barat dah. Iaitu sudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Kadang-kadang sokong ni kes geng. Lawai pun kes geng dah. Padahal pendapat jumhur ulama dia kata tak sah nikah ke apa. Kerana geng dah. Kerana bukan geng dia akan kritik. Yang tiba-tiba dia bukan boleh pula pendapat yang berat benar. Nikah tanpa wali untuk membetulkan benda yang sepakat majoriti ulama dia. Ambil benda yang majoriti ulama yang boleh jadi bidah, jadi zina. Nikah tanpa wali, tina menikahkan diri dia kerana nak lawan yang pendapat majoriti ulama dia.
Kerana bukan geng dia dah. Ini masalah juga. Orang diberi ilmu dah. Jadi macam tak ada ilmu kerana dengki, kan dendam dah. Tidak ada yang melakukan persihan melainkan orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci itu dah. Sama ulama, sama ustaz. Itu sudah datang kepada mereka keterangan-keterangan jelas nyata tapi kaki juga dah. Mereka bersisih semata-mata kerana hasad dengki sama diri sendiri. Jadi Quran sebut sendiri dah. Allah SWT sebut. Tak pelik wali ulama ni dengki. Sehingga jadi fitnah, sehingga jadi masuk neraka ke apa. Ulama masuk neraka tak pelik dah. Jangan kata mesti wajib masuk syurga ulama dah. Orang kafir yang masuk neraka tidak dah. Orang ulama pun ramai masuk neraka disebabkan dengki dah. Sesama sendiri dah. Semata-mata kerana bukan geng sendiri. Dah tuduh orang Wahabi dah apa dah gitulah. Kerana bukan geng dia dah. Geng dia salah pun tak tegur dah. Salah. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang beriman ke arah kebenaran yang dipersisihkan oleh mereka yang derhaka itu. Dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa memberikan petunjuk hidayahnya kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan lurus menurut undang-undang peraturannya. Surah Al-Baqarah ayat 213. Dah. Jadi hasad dengki sama-sama ulama ustaz ni, kita kena berhati-hati jangan terjerumus sama, terjun lubang dah. Terjun neraka bersama ulama ni. Ingat terjun masuk syurga, terjun syurga. Ada juga ulama ni terjun masuk neraka dah. Kita tahu benda tu salah pun dia bela juga dah. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah, katanya, wahai Rasulullah, doalah keburukan terhadap orang musyrikin. Nabi SAW menjawab, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Dah. Bermaksud aku tidak diutuskan untuk melaknat dan menjeranah. Supoh seranah melaknat. Aku hanya diutuskan sebagai rahmat. Ini hadis riwayat Muslim dah. Jadi orang musyrikin betul dah. Hak perang Nabi masa tu bukan orang zimi, kafir zimi ke apa. Perang dah. Macam kena orang Islam ramai kena seksa kalau di Mekah dah. Begitupun Nabi tidak kata wahai kafir ke wahai laknat ke apa supoh seranah dah. Bukan tak boleh langsung. Dalam keadaan betul-betul balas sungguh ataupun jelas terang. Dia tidak ada keraguan. Nak perang ke tahap dia. Barulah kita boleh guna. Mudah-mudah wahai kafir, wahai laknat, wahai apa ni. Kalau tidak kak, tengoklah situasi yang sesuai dah. Untuk mesra tidak nak kita balas panas sama dah. Kita nak balas ni, nak bini balas sama dah. Guna ayat panas-panas, sakit hati bini balas. Adik-beradik balas. Dan saya balas, ni kawan-kawan balas dah. Jadi kita kena pandai lah situasi dah. Bukan semata-mata qul ya ayyuhal kafirun. Berhujah ayat tu kita pun kata orang ni wahai kafir lah. Tak sebut pula dah orang kafir, dah orang munafik, wajib neraka dah. Betul dah wajib neraka. Tapi kita orang kafir tu sendiri kita tak boleh kata tentu kamu ahli neraka dah. Mana tahu dia sempat masuk Islam dekat nak mati dia lah. Dia ada hak tok guru kita saya ke orang alim ke apa pun tak. Mana tahu dah. Ada juga yang Allah sesatkan sehingga dia mati dalam keadaan kufur dan kafir dia. Nah, tak pelik dah. Kita hanya mengharapkan rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Dan kita tidak boleh confirm dah. Ambil kerja Tuhan untuk confirm kalau ni orang ni mesti munafik, orang ni mesti ahli neraka, orang ni mesti terjun neraka. Tak boleh dah. Tak apalah. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud daripada Salman radhiyallahu juga menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah berucap, mana-mana orang daripada umatku yang aku terlanjur menyumpahnya dan terlanjur melaknatnya ketika marahku, ketika Nabi marah lah, maka hendaklah ingat bahawa aku ini anak Adam, aku boleh marah seperti orang lain juga. Nabi pun salah tersumpah, terlaknat. Tiba-tiba kita untuk kita ni betul belaka, tak salah. Tak ada salah dah. Betul belaka. Dia kata sebut nama Natega apa betul belaka dah. Tak boleh lah gitu dah. Kemudian baginda bersabda, wa inna ba'athani rahmatan lil alamin faj'alha 'alaihim salatan yaumal qiyamah. Aku diutuskan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Maka jadikanlah ia laknatku kepada mereka itu sebagai doa kebaikan untuk mereka di hari kiamat nanti dah. Jadi untuk Nabi pelepah Nabi ni, Nabi doa, Nabi mengharapkan hak tersalah kata tu Allah gantikan. Nabi kata berat tersalah kata gapo, Allah gantikan dengan kebaikan di akhirat dari pahala ke gapo. Nah. Lihatlah bagaimana rahmat dikaitkan dengan perutusan kenabian dan kebangkitan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, bukannya kelahiran Nabi dah. Jadi rahmat-rahmat kerana perutusan dan kebangkitan sebagai Nabi dah. Begitu juga dengan Nabi yang lain pun tidak terdapat dalam mana-mana Al-Quran dan mana-mana hadis Nabi SAW di mana rahmat dikaitkan secara langsung dengan kelahiran Nabi dah. Tak ada.
Carilah ayat Quran mana hadis Nabi. Bukan kerana lahir Nabi Musa, tapi kerana dakwah dia. Bukan kerana macam-macam lah Nabi Musa tu. Lah. Dari Istan Fir'aun tak ada buat gapo. Nah. Nak tupai makan dah. Kepala pengak jahat dah. Tapi lepas diutuskan Nabi, jadi masa itulah kemuliaan Nabi Musa tu bangkit dah. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas, perayaan atau sambutan kiranya lebih patut diadakan pada hari kebangkitan dan pada hari keperutusan seorang Nabi, bukanlah pada hari kelahirannya. Kalau kita nak sambut mulia Nabi, sambutlah ketika Nabi diangkat sebagai Nabi. Bila? Tahu tak? Tak jelas lah. Tarikh bila pun tak jelas. Tapi kalau salah kau nak sambut juga, sambutlah ketika Nabi diangkat sebagai Nabi Rasul, bukannya ketika jadi lahir ni. Kalau hari kebangkitan Nabi yang disebut-sebut sebagai nikmat Allah yang sangat besar kepada manusia pun tidak disyariatkan pada umat merayakannya dah. Dari Quran pun ada sebut besarnya kebangkitan Nabi ni. Tiba tidak ada suruh bila-bila kita kena sambut kebangkitan kenabian ni. Apatah lagi merayakan hari jadi baginda, tiada langsung nikmat Allah dikaitkan dengannya. Kalau kira ayat Quran kan, tak ada. Hadis pun tak ada dikaitkan dengan kelahiran Nabi sebagai nikmat yang terbesar kepada umat Islam. Tapi kebangkitan kenabian ni, kelahiran dirasmikan pelantikan sebagai Rasul tu, maka hari itulah jadi satu rahmat, satu keberkatan kepada umat-umat Islam ni. Ini membuktikan soal mengadakan dan menentukan hari perayaan agama tidak diserah kepada manusia, malah ia ditentukan oleh syariat Allah dan Rasulnya. Jadi nak raya agama, raya keagamaan dah. Hari raya bukan keagamaan tu sikit, tapi setengah tu bakim nak dah. Sambut birthday ke, sambut hari ibu ke, dak. Hak salafi tu cara salafi dah, bid'ah ke apa dah. Hak cara hak ngaku aswajah apa dak. Sikit-sikit hari dah. Nah. Tapi dia bukan hari keagamaan, tak ada power berasa satu pahala yang besar atau satu syariat yang besar dah. Sekadar nak suka-suka saja dah. Hari raya, hari birthday ni. Dah. Memang dah tak molek ada usul-usul. Nak tiga putih. Tapi nak kata kau satu kau hari macam bid'ah kau hari tak sapa dah. Hak berat lagi ni hari raya Maulid Nabi. Dia boleh pergi jatuh bid'ah. Pasal orang anggap ada kelebihan lah. Tak, pahala besar sambut ni. Dah. Sedangkan Nabi suruh puasa, kalau ingatkan hari lahir Nabi hari Isnin ni, kita ni tak cara ke puasa, cara ke sambut, nak makan, nak selawat, nak berzanji ni. Tidak langsung lah kalau kira dalil. Ini buktikan soal mengadakan dan menentukan hari perayaan keagamaan tidak diserah kepada manusia, malah ditentukan oleh syariat, iaitu Allah dan Rasul sahaja yang boleh tentukan bila-bila ni. Kat mana kita nak berhenti ya? Banyak salah faham ni tak? 7. Berarti bila kita ni? Berapa minit dah kita? Okey, kita pergilah kedua ni. Kita berhenti ketiga. Sikit asal kedua ni. Kekeliruan dan salah faham yang kedua. Sambutan Maulid mendorong umat banyak berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sempena hari Maulid itulah. Kedua-duanya memang dituntut oleh agama Islam. Agama Islam ini memang tuntut kita selawat banyak-banyak kata Nabi ni. Antaranya ialah tuntutan yang terdapat dalam firman Allah berikut. Dalam Quran pada tuntutan Allah SWT suruh kita ni berselawat banyak ni. Itu sebagaimana a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberikan segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya kepada Nabi. Surah Al-Ahzab ayat 5 ni. Jadi kita kena Allah suruh kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kalau selawat surah Azab yang benar dah. Kalau selawat dan salam dituntut oleh Allah SWT, tentulah perkara yang mendorong kepada terlaksananya tuntutan Allah itu juga tuntut. Jadi pas Maulid Nabi pun dituntut. Selawat tuntut. Berselawat ketika Maulid Nabi pun tuntut. Gitulah ya kiyah dah. Jawapan dan pencerahannya. Pertama, dalil itu juga terlalu umum. Tak jelas cerita pasal apa dah. Yang kedua, memanglah mustahab dan sunat dan elok kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW pada setiap waktu. Ditambah lagi dengan adanya hadis-hadis Rasulullah SAW seperti berikut.
Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah SWT akan balas untuknya 10 kali selawat. Begitu juga ada yang menggalakkan supaya diperbanyakkan selawat pada waktu-waktu tertentu. Seperti pada hari Jumaat tu ada dalil dia. Selawat maulid, Nabi suruh selawat hari Jumaat. Tapi tak kait pun maulid Rasul ni. Ataupun hari kelahiran Nabi, hari Isnin. Ataupun selawat selepas azan ketika disebut nama Nabi SAW dan lain-lainnya. Tetapi tidak pernah pula ada galakan yang khusus daripada baginda SAW supaya berselawat pada mana hari tertentu ataupun hari maulid. Ada Nabi suruh selawat banyak pada hari maulid, tak ada. Tidak juga didapati amal baginda dalam perkara tersebut. Tak ada pula. Nabi bila-bila guru anak cucu dia pun tak ada sebut. Komentar ketiga. Jawapan pencerahan yang ketiga. Memperbanyakkan bilangan umat memang ditutup oleh syarak. Kamu suruh ramai umat Islam. Kerana itu Nabi SAW bersabda, tazawwaju al-walud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Bermaksud, kahwinlah wanita yang pengasih dan peranak. Beranak ramai. Kerana sungguhnya aku berbangga dengan ramainya bilanganmu di hadapan umat lain pada hari kiamat nantinya. Umat Nabi Muhammad ramai berbanding umat lain. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Bahaqi, Ibn Hibban dan lain-lain. Akan tetapi apakah tuntutan Nabi SAW tersebut? Itu mengharuskan perzinaan atau perkahwinan mut'ah. Tak suruh ramai anak, apakah nikah mut'ah? Gitu lah. Tentu sekali tidak. Padahal bukankah ia juga dapat memenuhi tuntutan memperbanyakkan anak itu? Yang penting banyak anak. Kita orang Islam kan. Zina boleh banyak beranak anak. Gitu ke tak? Walaupun jawapannya ya, namun tetap tidak dibenarkan cara yang haram dan cara tidak mendapati syariat. Kalaulah saya nak suruh banyak umat pun kena ada cara kaedah yang kena nikah maulid dah. Bukan semata-mata kerana Nabi suruh banyak umat kan, pakai agama di mana bukan dia dah. Kena ikut syariat dah. Ada prosedur je dah. Kesimpulannya ialah apa yang dituntut oleh syarak seharusnya disempurnakan dengan cara yang menepati syarak juga, bukan dengan sebarang cara dia reka-reka cara sambut maulid gini mesti berdiri gini. Tak boleh nak gitu dah. Pandai kali sekat ni dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.